Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dania Jazmin binti Rashid serta ahli-ahli kumpulan saya iaitu Asmira Akilah, Nur Fazana, Muhammad Haziq, Muhammad Iman dan Ahmad Arif Aiman akan memberikan keterangan mengenai impak media sosial terhadap etika dan adab. Pada era globalisasi ini, penggunaan dan perkembangan internet dan media sosial kian berluasa. Media sosial telah memberi ruang kepada sesiapa yang ingin memfahamkan segala informasi dan kandungan yang berlaku dalam kehidupan seharian seseorang tanpa batas dan sekatan. Informasi-informasi tersebut boleh tersebar dengan pantasnya dan dapat ditonton oleh sesiapa yang mempunyai akses kepadanya. Antara contoh media sosial yang ada pada zaman kini termasuklah Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Secara amnya, media sosial membawa pelbagai manfaat kepada masyarakat seperti menghubungkan masyarakat dari jarak jauh dan memudahkan kita untuk mendapatkan segala jenis maklumat dan informasi hanya di hujung jari. Walau bagaimanapun, media sosial juga boleh membawa impak yang buruk kepada individu dan masyarakat. Dengan penyalahgunaan media sosial, masyarakat boleh menggunakannya untuk menyebarkan fitnah dan kandungan buruk serta tidak semenggah di internet yang boleh mendatangkan salah faham, perbalahan dan keruntuhan ukhuwah masyarakat. Etika merupakan perbuatan atau tingkah laku individu atau masyarakat, manakala adab bermaksud perkembangan manusia dengan perbuatan yang ditinggalkan. Pengaruh media sosial boleh memberi impak kepada etika dan adab seseorang individu atau kumpulan. Cara individu tersebut menggunakan media sosial boleh mencerminkan akhlak dan adab yang diaplikasikan oleh mereka. Apabila tiada penghayatan dan pengaplikasian etika dan adab dalam penggunaan dan pergaulan di media sosial, keharmonian individu, keluarga dan masyarakat boleh tercemar akibat sifat-sifat yang terkutuk di samping terungkap dengan dosa serta maksiat. Dalam meniti arus kemerdekaan ini, penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian sudah menjadi satu trend pada masa kini. Kecanggihan aplikasi yang terdapat dalam laman sosial telah menarik semua peringkat usia manusia di bumi ini, baik yang bergelar pemimpin dunia, pemimpin negara, golongan profesional, remaja sehinggalah kanak-kanak. Penggunaannya bertambah hangat apabila terdapat komputer riba dan telefon bimbit yang canggih direka turut menyediakan kepelbagaian fungsi untuk tujuan ini. Sudah pasti senario ini memberi kelangsungan penggunaan media sosial yang menjadi pilihan khalayak ramai. Persoalannya, apakah kesan positif media sosial kepada kita sehingga jutaan masyarakat menyukainya? Jika teliti dengan lebih mendalam, masyarakat yang melayari laman sosial mudah untuk berkomunikasi. Hal ini demikian kerana masyarakat menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi antara satu sama lain, seterusnya mengikat hubungan mereka bagai aur dengan tebing. Media sosial digunakan sebagai satu wahana utama untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial juga banyak memberikan kesedaran kepada masyarakat mengenai pelbagai perkara. Dengan adanya perkongsian yang berleluasa di media sosial, masyarakat lebih peka terhadap isu-isu yang diketengahkan sekaligus melahirkan masyarakat yang prihatin dan mengambil berat akan sesuatu perkara. Sehubungan dengan itu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan yang luas apabila menggunakan media sosial dalam mencari sumber kerana perkongsian yang disebarkan lebih interaktif dan menarik. Media sosial menyediakan ruang kepada masyarakat untuk mempelajari sesuatu perkara yang baru dan asing bagi mereka. Media sosial jelas menunjukkan bahawa kegunaannya sangat penting agar masyarakat mengalami anjakan paradigma daripada pelbagai aspek. Jika dahulu segalanya berjalan secara ringkas dan mudah, kini interaksi yang seharusnya berjalan dengan ringkas telah pun menjadi kompleks akibat kemajuan teknologi yang pesat. Antara impak negatif media sosial terhadap pembentukan etika dan adab adalah yang pertama, pengaruh keganasan dan pornografi yang membantutkan pembentukan etika dan adab. Menurut Abu Halim dan Muslaini 2018 daripada jurnal beliau yang bertajuk Impak Media Sosial Terhadap Tingkah Laku Sosial Pelajar di Kolej Vokasional, remaja agresif yang gemar menyaksikan filem berunsur aksi dan ganas di media sosial cenderung untuk bertingkah laku ganas sekaligus membentuk etika yang negatif. Seterusnya, impak negatif yang berikutnya adalah timbul sifat hasad dengki yang diperoleh daripada media sosial. Media sosial mampu menyebabkan hubungan seseorang itu menjadi renggang akibat sifat hasad dengki antara satu sama lain. Ia dapat dilakukan dengan menyentuh ataupun mendedahkan kelemahan individu yang tidak disukai. Hal ini menyebabkan hubungan antara manusia menjadi semakin renggang. Selain itu, antara impak negatif yang memberi kesan yang mendalam pada pembentukan etika dan adab adalah penjejasan terhadap keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat.
Jika sesebuah kesejahteraan itu tidak dapat dicapai, nescaya sukarlah untuk kita untuk membentuk sebuah etika dan adab. Hal ini mampu berpunca daripada tindakan seseorang individu yang tidak bermodal, yang sanggup untuk menyentuh isu sensitif dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, isu berkaitan dengan kepentingan hak wanita di dalam negara yang pada akhirnya akan membawa kepada pergaduhan antara kaum lelaki dan perempuan di alam maya, sekaligus membawa kepada kegagalan pembentukan etika dan adab antara jantina. Oleh itu, jelaslah bahawa keganasan, hasad dengki dan penjelasan keharmonian dan kesejahteraan merupakan impak negatif media sosial kepada pembentukan etika dan adab. Oleh yang demikian, terbuktilah bahawa media sosial juga turut memberikan pelbagai impak kepada pembentukan etika dan adab terutamanya pada era globalisasi ini. Oleh itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita seharusnya menjaga adab terutamanya ketika berinteraksi atau berkomunikasi di media sosial dan menjauhkan diri daripada menggunakan perkataan yang keji atau kurang sopan seperti menghina, mengejek dan mencela. Di samping menjaga tutur kata, masyarakat juga perlu mengelakkan diri dari mencari kesalahan orang lain kerana perbuatan tersebut boleh mengundang umpat dan fitnah. Selain itu, organisasi kerajaan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia perlu lebih peka dalam memastikan segala aktiviti di media sosial adalah terkawal, terutamanya aktiviti selebriti di media sosial yang sering dilihat oleh masyarakat yang menggunakan media sosial. Perkara yang membawa impak negatif perlulah ditapis terutamanya kepada golongan yang mudah terpengaruh seperti kanak-kanak dan remaja. Oleh itu, perkara sensitif terutamanya isu perkauman yang boleh membangkitkan perbalahan antara kaum di media sosial yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat perlu disekat untuk mengelakkan berlakunya perpecahan kaum. Seterusnya, kandungan yang boleh memberikan kesedaran dan menambahkan ilmu pengetahuan perlu digalakkan untuk menerapkan rasa ingin tahu secara tidak langsung dapat memberikan impak positif kepada masyarakat, terutamanya tentang isu kesihatan mental dan juga buli yang sedang berleluasa. Hal ini akan menyebabkan masyarakat lebih peka dan memandang serius tentang isu tersebut. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik dan juga memantau anak-anak dalam aktiviti mereka ketika bersosial media, terutamanya sekali anak-anak yang masih lagi di bawah umur di mana mereka masih lagi mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Oleh yang demikian, ibu bapa tidak seharusnya membiar anak mereka menggunakan sosial media untuk tujuan yang negatif dan sewenang-wenangnya demi memupuk disiplin mereka. Pak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pada meniti arus kemodenan ini, majoriti populasi masyarakat sudah maju dengan teknologi dan mengikut data penggunaan sosial media di Malaysia adalah 78.5% untuk penggunaan sosial media di Malaysia sahaja. Tidak menjadi satu kemustahilan dan kesukaran bagi seseorang untuk menyebarluaskan suatu maklumat untuk disampaikan kepada masyarakat. Manusia kini lebih banyak berinteraksi kepada alam maya yang terkumpul di dalamnya banyak berita yang diperolehi melalui pelbagai saluran seperti surat khabar, majalah, media massa seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Kerajaan patut mengambil kesempatan untuk memaksimalkan penggunaan sosial media dan tidak perlu membuat kempen besar-besaran. Kerajaan hanya perlu mempublikasi tentang peraturan dan tindakan yang akan diambil sekiranya individu masyarakat melanggar peraturan. Ini disuruh memberikan kesedaran kepada halayak ramai sekaligus melalui sosial media. Penggunaan media sosial dapat menghasilkan individu yang menjadi tumpang ramai. Kerajaan boleh mempublikasi tentang kesalahan melanggar peraturan dan bantuan individu atau dikenali sebagai influencer untuk bergabung, menyebarkan dan menyedarkan masyarakat. Bersetuju mengajar tentang kesan jika melanggar peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Pada era modernisasi ini, menyebaran maklumat lebih luas dan lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh. Kebanyakan penceramah dan para ulama mula menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu-ilmu, ceramah, syarahan dan banyak lagi. Perkara ini boleh dikembangkan dengan bantuan kerajaan iaitu dengan mempublikasi tentang syarahan dan bekerjasama dengan selebriti untuk meramaikan penonton untuk mendengar sebarang ceramah atau syarahan dan lain-lain. Kerajaan juga harus membasmi segelintir individu yang menyebarkan perkara yang boleh menjatuhkan etika dan adab dan membasmi individu yang menyebarkan perkara yang tidak sepatutnya disebarkan. Kesimpulan yang dapat kami huraikan dari pembentangan kami hari ini ialah media sosial amat berpengaruh dalam dunia hari ini untuk melestarikan kehidupan masyarakat. Tujuan utama media sosial diperkenalkan adalah untuk menyebarkan maklumat dan memudahkan berkomunikasi. Akan tetapi media sosial kini mengalami transformasi, bukan sekadar sebagai penyebar maklumat, malah aktiviti hiburan. Media sosial mempunyai potensi yang menyalurkan nilai-nilai positif kepada semua golongan masyarakat.
Ini kerana masyarakat kini menjadikan media sosial sebagai wadah untuk mencari, memahami dan mencernahkan maklumat dalam membantu aktiviti harian mereka. Media sosial perlu memainkan peranan dalam menyebarkan dakwah, penerapan nilai positif dan memberi maklumat yang benar. Inilah teras utama untuk melahirkan masyarakat yang berjaya serta diberkati. Media sosial seharusnya digunakan untuk tujuan yang baik supaya dapat memperolehi manfaat, bukan digunakan untuk tujuan yang jahat kerana ia akan memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri. Selain itu, kajian juga menunjukkan kesan negatif media sosial yang paling ketara adalah pembaziran masa di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi kerana media sosial merupakan medium yang sangat mudah untuk menghabiskan masa. Hanya perlu telefon pintar dan rakiyat internet untuk melayari media sosial. Setiap manusia harus peka dan waspada dengan setiap tindakan dan pertuturannya. Bahasa, tutur kata dan sikap yang baik mencerminkan kepribadian dan akhlak seseorang manusia. Kesilapan dan kelalaian dalam hal ini membawa padah yang buruk dan boleh menimbulkan fitnah. Kita mestilah menyemai adab sopan dalam diri kerana sangat penting dalam membina dan membentuk satu peradaban yang gemilang. Selain itu, etika dan peradaban dapat menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat. Peribahasa Melayu ada menyebut kerana mulut badan binasa, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Semoga penghayatan panduan yang dikongsikan ini dapat membantu kita menjadi manusia yang lebih peka dan waspada dalam setiap tindakan dan tutur kata kita. Marilah kita terus maju sebagai satu masyarakat yang sentiasa dihiasi keindahan adab, moral dan sains. Saya mengakhiri pembincangan kami ini dengan sebuah pantun. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Terima kasih sudi mendengar pembincangan ini yang telah kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.